Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Razali, nombor metrik TMB 21004. Saya merupakan pelajar semester 1 di KIPSAS. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kerja yang telah saya lakukan hampir satu semester ini. Jadi diharapkan kepada anda semua untuk menonton video ini dan memberikan sepenuh perhatian terhadap apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, bagi subjek pertama, saya akan menerangkan tentang subjek lukisan, iaitu tentang tugasan akhir kami. Tugasan akhir kami adalah media campuran. Berikut adalah media campuran yang saya hasilkan, iaitu saya menggunakan media campuran 3 media, cat air, pensel warna dan juga media akrilik. Tujuan saya menggunakan cat, kalau dilihat pada lukisan ini, tujuan saya menggunakan cat air adalah kerana ia bertepatan dengan medium yang digunakan. Medium saya gunakan adalah medium kertas. Bermaksud, jika saya menggunakan medium yang nipis, saya harus menyesuaikan medium tersebut dengan media-media yang bertepatan seperti cat air dan juga pensel warna. Walau bagaimanapun, saya menggunakan media akrilik hanya sekadar untuk menjelaskan objek, menaikkan objek itu. Dan tidak terlalu banyaklah saya guna. Seperti contoh, kita pergi kepada latar belakang. Latar belakang ni saya menggunakan media cat air dengan campuran warna kuning dan juga hijau untuk menunjukkan keadaan hutan lah. Dan juga cahaya matahari. Jadi dia seakan abstrak lah. Seterusnya cat air saya gunakan untuk bahagian dahan yang berpusing. Kenapa saya guna dahan berpusing adalah kerana mungkin habitat biasanya saya tengok dalam gambar dan juga di zoo dulu mesti akan letakkan kayu yang berpusing ni. Saya tak pasti, mungkin ia adalah habitat ataupun ia adalah tempat dia bermain, tapi biasanya kita akan faham ni mesti macam ni. Jadi saya pun letaklah figura objek dahan berpusing ni sekadar untuk menjadikan satu latar belakang yang bertepatan lah dengan hutan. Dan kenapa saya tak tambah dengan beberapa daun-daun lagi, agak risiko kerana saya dah mencuba dan oleh kerana masalah daripada penggunaan air dari segi watercolor tu, cat air tu membuatkan kertas tersebut basah dan juga berdebu-debu selepas saya sapu. Jadi untuk mengurangkan kesan dan juga risiko yang rendah, saya hanya menggunakan cat air sekadar untuk background dan background dan latar belakang itu sendiri menggambarkan hutan lah. Seterusnya saya menggunakan cat air kepada burung dan juga burung ni dengan campuran media cat air dan juga pensel warna. Tujuan saya campurkan kedua-dua itu adalah untuk cat air sebagai latarnya untuk saya bentukkan burung tu, dan pensel warna untuk saya menaikkan jalinan pada burung tu. Seperti contoh jalinan sayapnya, jalinan ekornya, paruhnya. Jadi gabungan dua media itu agak bersesuaian. Seterusnya pula, bagi media akrilik, saya meletakkan media akrilik pada dahan dan juga daun. Pada asalnya saya menggunakan pensel warna. Tapi selepas saya tangkap gambar dan saya lihat pensel warna pada daun tu seakan-akan tenggelam, seakan-akan pudar lah. Padahal saya dah tekan kuat. Jadi mungkin kerana masalah daripada resolusi pada kamera saya, mungkin itu kelemahan saya, dan juga ada perbezaan antara yang kita lihat dan juga kamera. Tapi yang saya nak tekankan, untuk menaikkan lagi saya menggunakan media akrilik. Untuk media akrilik ni sebenarnya memang agak sukar untuk medium kertas, kerana permukaan yang kertas ni kalau kita mikroskopik kan dia akan nampak agak berdebu sikit. Dan umumnya kita tahu
media akrilik ni memang sering digunakan untuk atas permukaan yang licin lah, macam kaca ataupun canvas. Kerana dua medium tu adalah medium yang sesuai. Dan dia tidak mengandungi, dia boleh disapukan dengan terus tanpa mengalami masalah-masalah yang kecil lah, seperti koyak dan sebagainya. Dan bagi medium akrilik ni, pada mulanya saya menggunakan media akrilik ni, dia agak kasar ya, agak kasar, dan saya perlu tambah sedikit setelah buat beberapa cubaan, baru saya boleh ngawal cara sebenar penggunaan akrilik ni dengan tak terlalu banyak. Jadi dia agak makan masa. Jadi agak bertepatan lah untuk saya guna media akrilik ni berbanding media pensel warna. Kelebihan yang saya dapat kat lukisan ni, saya nampak, kita semua nampak jelas daun dan juga ranting tu. Dan sekiranya saya hanya menggunakan media pensel warna, keadaan ranting dan juga daun tu seakan-akan satu lukisan yang tidak siap. Dia akan jadi macam agak kabur bila saya tangkap dengan telefon lah, kamera lah. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang subjek, elemen dan juga prinsip rekaan. Baiklah, bagi subjek, elemen dan prinsip rekaan, kami ditugaskan untuk membuat poster event sebagai tugasan akhir kami, dan oleh pensyarah kami Sir Muhammad Ilham bin Chiding. Seterusnya, ini adalah poster saya rasakan untuk tugasan poster event. Saya milih event kelas badminton. Dari segi poster event ni, saya menegaskan beberapa aspek-aspek elemen yang penting, seperti contoh aspek bentuk, jarak dan juga warna. Pertama sekali kita pergi kepada aspek bentuk. Saya menggunakan gabungan bentuk organik dan geometri, seperti contoh bentuk segitiga, bentuk segi empat tepat. Tujuan saya gunakan ni untuk menarik perhatian audiens terhadap poster saya, bagi melakkan mereka bosan dalam menganalisis subjek yang saya letak dalam poster ini. Seterusnya, dari segi reka letak yang saya tonjolkan dalam poster saya ini, keadaan agak menyengit ke atas. Ia adalah untuk mengikut bentuk daripada segi bentuk tiga segi, supaya audiens yang baca tu akan tertarik mata je untuk membacanya. Kalau saya hanya letakkan sekadar reka letak yang rata, kemungkinan audiens akan hanya membaca tajuk dan kurang membaca kontennya lah. Tapi kalau saya buat seagak-agak tinggi sedikit, audiens akan lebih tertarik lah. Yang keduanya bentuk yang saya pilih adalah keduanya warna yang saya pilih adalah warna panas dan gabungan warna panas dan warna sejuk. Di mana kita dapat lihat di sini background yang warna yang kebanyakan saya guna adalah warna sejuk seperti warna biru, dan juga warna panas seperti warna merah dan juga warna pink. Dan dari segi warna panas yang saya gunakan hanya diletakkan pada beberapa keadaan, seperti contoh call us, tanda right, dan juga warna kotak yang seperti perkataan join now tu. Tujuannya adalah untuk menerangkan makna di sebalik poster itu, apa yang nak disampaikan. Yang pertama adalah dari segi tersuratnya, ini adalah kelas badminton. Itu yang kita tersiratnya. Kalau berminat, segera, maksudnya dia menarik. Perkataan join now tu menarik dengan cara menegaskan perkataan tu dari segi backgroundnya. Kata segera, dan juga perkataan call us tu supaya lebih baik telefon daripada layari WhatsApp. Sebab tu saya lebih besarkan nombor daripada website tu, kerana bagi saya lebih cepat untuk orang itu telefon dan confirmkan daripada mereka melayari website yang kadang-kadang ada setengah orang masalah internet. Jadi itulah tujuan saya. Kalau call ni lain lah, jarang orang ada masalah untuk line kan. Tapi bagi internet tu kadang-kadang mesti ada tempat yang tak nak access. Jadi sebab tu saya kecilkan tulisan website tu, dan juga saya besarkan
kataan nombor tu. Seterusnya tanda right tu bertujuan untuk memfokuskan tentatif selama 3 hari dalam kelas itu. Yang kita dapat lihat di sini, orang akan dapat, okey, dia akan terfokuskan pada warna-warna panas. Seperti warna panas yang saya letak ni, warna panas di kataan tentatif tu lah. Membership, tournament, recreational, daily professional. Jadi mereka tak perlu memikirkan tercacari. Maksud saya tercacari sekiranya poster ini terpampang di tempat yang tinggi bagi mereka yang rabun ke, bagi mereka yang tak nampak ke. Jadi mereka akan terus fokus. Kerana akan nampak, oh ini tentatif yang akan mereka jalankan di kelas itu, seperti ada tournament, dilatih oleh pemain profesional. Jadi itulah tersirat yang saya nak sampaikan dalam poster saya. Dan dari segi ruang pula, ada perbezaan ruang antara perkataan seperti detail untuk konteks dan juga huraian. Huraian saya letakkan sebelah kanan dan konteks sebelah kiri. Tujuannya untuk membezakan antara huraian dan juga tujuan program, supaya audiens tak pening. Kadang-kadang kalau saya rapat, tapi kalau saya letakkan di sebaris, tulisan tu akan jadi kecil dan kemungkinan ada di antara audiens yang payah nak baca dan mereka tak faham apa yang nak sampaikan dalam ni. Jadi sebab tu saya bezakan jarak yang saya buat di sebelah kiri dan sebelah kanan supaya audiens dapat bezakan. Dia akan dapat akses lah maklumat apa yang nak disampaikan dalam poster saya. Itu saja. Seterusnya, subjek yang akan saya terangkan adalah sejarah. Pada subjek ini, kami ditugaskan sebagai tugasan akhir, berdasarkan report yang kami hasilkan. Tajuk bagi report saya adalah Art History. Ini adalah konten yang saya ambil daripada report saya, di mana menerangkan berbagai tajuk seperti tipografi, fotografi, printing yang berkaitan dengan revolusi industri. Jadi jadi saya milih 2 tajuk yang banyak sedikit gambar, seperti contoh tajuk printing dan tajuk fotografi. Bagi tajuk fotografi, saya meletakkan sebagai gambar-gambar yang evolusi sebuah gambar menjadi sebuah motion video. Kita dapat lihat yang pertama sekali adalah gambar yang diambil oleh Frenchman Joseph Nicepier, iaitu beliau menangkap gambar, dan dalam gambar itu beliau kaji di mana gambar beliau keadaan yang rosak, yang keadaan seperti bermasalah, seperti kabur. Ya, ini kerana penggunaan filem yang pada masa itu agak kurang. Jadi dia akan memberi kesan terhadap gambar yang diambil. Dan seperti yang kita tahu, kamera yang pada masa itu, kamera awal adalah kamera obscura. Seterusnya, gambar yang saya letakkan adalah gambar yang diambil pada tahun 1837 oleh Dengue Retard. Louis Dengue telah mencipta gambar yang lebih jelas dengan menggunakan beberapa bahan-bahan kimia lah. Dan gambar yang dapat dilihat antara tahun 1837 hingga 1826 ini, gambarnya lagi terang. Dan seterusnya, gambar daripada Open Door tahun 1844, di mana gambar ni agak sedikit warna, jelas dan berwarna, jadi lebih baik daripada gambar yang sebelum ni. Dan seterusnya kita dapat lihat adalah gambar seorang yang sedang duduk di atas belon udara panas dan tengah gambar. Dan gambar ni merupakan gambar yang dia ambil ni adalah gambar yang terdapat pada nombor 1 ini, window at grass ni. Ini adalah gambar yang diambil daripada atas ni. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah, kalau dia sedang ambil gambar ni, habis siapa yang ambil gambar dia? Baiklah, okey, dia macam ni. Ini adalah gambar ilustrasi. Maksudnya memang dia naik pada
belok udara panas, tapi tak dapat dipastikan bentuk sebenar keadaan dia naik tu. Maksudnya ilustrasi yang tepat tak nampak, tapi memang dipastikan memang dia naik atas belok udara panas dan tangkap gambar lah seluruh kawasan Paris tu. Dan dia antara fotografer yang pertama yang buat perkara macam tu. Jadi memang logik lah kalau kita kata gambar ni seakan-akan blur sikit kan. Seterusnya, evolusi perkembangan dalam fotografi ni telah menyebabkan mereka tidak hanya bermain dengan alat kimia saja untuk membuat satu gambar, tapi mereka berjaya mencipta motion, iaitu pergerakan gambar. Lebih kata video lah, video pertama sekali, iaitu dengan menggunakan beberapa gambar. Yang saya ingat dalam report saya mungkin sebanyak 200 lebih rasanya keping gambar diambil di sebuah pergerakan ekor kuda. Zaman tu memang zaman revolution tu, industrial revolution, memang famous dengan, memang terkenal dengan kuda. Jadi kuda sebagai subjek utama dalam projek motion ni. Jadi mereka tangkap gambar pergerakan kuda dan mereka kumpulkan, kemudian mereka letak dalam sebuah satu bekas, dan di tengah-tengah bekas tu ada cahaya, dan mereka paparkan satu skrin dan mereka pusingkan. Kesan daripada tu akan menyebabkan berlakunya pergerakan kuda itu seakan-akan bergerak. Jadi di situlah terciptanya video pertama sekali di dunia. Dan seterusnya printing. Printing ni kita nak faham dia adalah teknologi yang meletak, yang seperti tekap. Ya, dia sapu atas satu perkataan dan dia akan tekap atas perkataan lain untuk menimbulkan sesuatu yang dia seperti contoh tulisan lah. Dan sejarah menunjukkan dia dah muncul pada zaman Tang dinasti lagi, di mana orang Cina, Cina yang kuil ni biasa buat kitab dia akan guna kaedah printing lah. Dia akan kikis pada kayu atau batu ataupun besi, mungkin kayu lah, satu tulisan Cina, dan mereka akan celup dan cat dan akan tekap atas kertas. Dan kertas tu pula, dan kebiasaannya tujuan mereka buat gini adalah untuk menjimatkan masa. Pada zaman dulu kebanyakan yang padri-padri Cina ni lah, orang-orang agama, tokoh agama Cina ni lebih kurang orang tua. Jadi mungkin ada masalah kesihatan yang menyebabkan keletihan. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk menekap dengan cara chop di atas kertas. Dan pada Industrial Revolution, sebuah mesin terciptalah, sebuah mesin printing yang bermekanisme seperti mesin sebenar dan mengalami evolution. Pada awalnya, mesin tu adalah mesin untuk membuat arak, di mana kita dapat lihat cara dia pulas tu. Dia akan memulas buah, contohnya buah anggur, dan akan tinggal hampas lah. Tapi bukan itu nak fokuskan, cuma nak kata kesan daripada tu dia evolusi, dia modify mesin ni menjadi mesin printing. Jadi hasil sebuah printing itu akan lagi jelas dan boleh dicetak lebih banyak. Tidak menyebabkan masa. Itu saja. Subjek terakhir adalah subjek pengenalan kepada media digital. Tugasan akhir kami adalah poster produk. Kami diminta untuk mencari beberapa contoh untuk menghasilkan poster produk yang akan saya tunjukkan. Contoh produk yang ini adalah hasil carian yang saya cari, poster dan juga produk. Produk dia adalah jam. Dan beberapa berdasarkan hasil carian yang saya cari, dapat dilihat yang kebanyakan poster produk lebih menekankan background yang latar belakang yang bergambar berbanding latar belakang yang tulisan. Ini adalah sebuah perbezaan yang jelas, yang ketara yang kita dapat lihat dalam sebuah poster. Dan saya memilih jam kerana saya meminati jam. Jadi saya gunakan jam sebagai produk saya. Sebenarnya ini adalah lukisan idea yang saya hasilkan. Disebabkan lukisan idea ini saya ambil sedikit-sedikit seperti tulisan, mereka letak objek basikal dan juga kedudukan jam. Jadi ini adalah hasil poster yang saya hasilkan, di mana Garmin adalah Garmin adalah produk utama, penaja jenama utama bagi jam ini.
dan juga Phoenix adalah jenis dia yang saya terangkan. Saya mementingkan aspek yang penting seperti ikon dan juga tulisan seperti Phoenix 6 series. Multi-purpose GPS watches. Maksudnya dia sangat berfungsi lah untuk GPS, ada gambar GPS. Untuk jam, ada gambar jam. Dan sesuai untuk digunakan dalam keadaan yang lasak. Seperti kita dapat lihat, penggunaan basikal. Itu saja daripada saya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Walaupun terdapat pelbagai cabaran untuk saya menghasilkan tugasan ini, namun saya hadapinya dan saya cuba untuk menyiapkannya dengan sebaik mungkin. Dan sekiranya terdapat apa-apa persoalan berkaitan dengan hasil kerja saya amat mengalu-alukannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.